Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar KPK 3012. Pada minggu ini kita akan membincangkan tentang kuliah kita yang ketiga, iaitu dasar antarabangsa dan keperluan terhadap pendidikan inklusif. Kita sedia maklum dalam dasar antarabangsa dan juga keperluan pendidikan inklusif ini, seperti mana kita bincangkan pada minggu lepas. Kita telah pun membincangkan tentang dasar-dasar dalam negara yang merangkumi tentang akta-akta daripada mula falsafah pendidikan kebangsaan hinggalah kepada plan ataupun akta dasar zero reject policy Dan kita lihat dalam dasar antarabangsa ini yang ada 3 fokus utama yang perlu kita lihat, iaitu Salamanca Statement and Framework of Action on Special Need Education ataupun UNESCO pada tahun 1994 yang menekankan tentang pendidikan inklusif dengan pelibatan masyarakat dan juga pendidikan untuk semua. Begitu juga dengan Dhaka World Education Forum tahun 2000 yang menekankan tentang pendidikan inklusif dan juga pendidikan bagi murid yang berkeperluan khas, dan juga Convention on the Right of Persons with Disability United Nations 2006 yang menekankan juga tentang pendidikan inklusif dan juga pendidikan sepanjang hayat. Jadi kalau kita lihat 3 dasar antarabangsa ini memainkan peranan pentinglah dalam pendidikan inklusif. Seterusnya kita lihat dari penyataan Salamanca Statement secara keseluruhan ni ialah menekankan tentang Salamanca ni ialah nama satu tempat di Sepanyol yang mana rangka tindakan Salamanca ini dikenakan pada tahun 1994 dan tumpuan dasar ini ialah dari segi kepada dasar polisi dan amalan pendidikan untuk semua kanak-kanak serta orang berkeperluan khas dan menekankan tentang konsep pendidikan inklusif. Dan juga dasar ini mendukung dari segi prinsip pendidikan untuk semua. Okey, kita lihat dari segi kandungannya, setiap kanak-kanak mempunyai hak asasi untuk mendapatkan pendidikan dan mestilah diberi peluang dalam pendidikan, dan sistem pendidikan harus dirancang dan program pendidikan harus mengambil kira kepelbagaian dari segi ciri-ciri murid berkeperluan khas itu. Dan konsep pendidikan inklusif menjadi wadah untuk memerangi diskriminasi dalam pendidikan. Dari segi prinsip Salamanca, kalau anda lihat nanti dalam buku pendidikan inklusif di Malaysia itu ada menyatakan tentang kepentingan dari segi pendidikan untuk semua dalam Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu dan juga pada peraturan standard PBB juga ada menyatakan tentang penyamaan peluang untuk orang kurang upaya dan seterusnya juga untuk memastikan bahawa pendidikan orang kurang upaya ini merupakan bahagian penting dalam sistem pendidikan, dan seterusnya perlu ada kolaborasi atau perkhidmat sokongan komuniti ibu bapa serta organisasi dalam pendidikan pelaksanaan untuk individu berkeperluan khas itu Okey, kita lihat dari segi the framework of action tindak garis panduan dalam pelantindakan ini Salamanca ini ada pemikiran baru iaitu new thinking dari segi peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa dan juga peringkat serantau. Dan sebenarnya dalam rancang penyataan Salamanca ini ialah menekankan tentang pendidikan untuk semua dan seterusnya memastikan kurikulum pendidikan itu sesuai dengan murid berkeperluan khas atau golongan berkeperluan khas ini. Okey, kita pergi kepada dasar yang kedua iaitu Biwako Millennium Framework yang mana telah pun diperkenalkan bertujuan untuk menggariskan beberapa 7 bahagian penting lah kalau kita lihat sini, ialah untuk menghasilkan masyarakat yang inklusif dan tidak menghadkan kemampuan. Dari segi 7 bahagian ialah menekan tentang self help untuk orang kurang upaya, wanita kurang upaya, pengesahan awal dalam mengesan ketidakupayaan, latihan pekerjaan, akses kepada persekitaran, akses kepada informasi dan juga pembasmian kemiskinan melalui social security dalam Biwako Millennium ini. Sebenarnya dalam satu jurnal yang dinyatakan Biwako Millennium ini iaitu International Journal of Islamic Thought ini menekankan tentang menekankan tentang orang kata meningkatkan potensi dalam memberi peluang kepada orang kurang upaya dalam melaksanakan pendidikan, kesamarataan pendidikan. Dan satu jurnal lagi, Malaysian Journal of Social Science and Humanity ini ditulis oleh Nur Arjun Khalid dan Rohana Yusof pada tahun 2016 juga menyatakan tentang keperluan dalam pendidikan bagi orang berkeperluan dan dikenali juga ada jurang digital dan digital divide. Dan hasilnya ketidaksamaan pengedar maklumat di antara orang biasa dan orang kurang upaya
Itu kajian mengenai BWAKO, dan seterusnya ada juga kajian yang menekankan tentang pendidikan inklusif ini pada tahun 2018, yang mana dalam 2018 ini hasilnya ialah kita dapat melihat guru harus mempunyai upaya untuk mengawal, merancang dan berinteraksi dan mewujudkan program yang sesuai kepada murid berkeperluan khusus dalam kelas inklusif. Dan 16.67 responden mengetahui bahawa BWAKO Millennium Framework ini adalah satu dasar yang menyokong kepada pendidikan inklusif. Dari segi rumusannya, BWAKO ni merupakan salah satu usaha pendekatan lah yang digunakan oleh masyarakat serantau dan memastikan golongan istimewa ini mendapat pendidikan yang sewajarnya. Okey, seterusnya kita lihat dari segi keperluan ke arah pendidikan inklusif. Apa sebenarnya keperluan ke arah pendidikan inklusif daripada dasar antarabangsa tadi? Dan seterusnya kita lihat pertama sekali di Malaysia kita sedia maklum program pendidikan inklusif bukan satu usaha lah bagi memberi peluang pendidikan kepada murid berkeperluan khas. Yang mana inklusif ini dilaksanakan di sekolah harian yang menekankan kepada dua kaedah, iaitu separa dan juga inklusif penuh. Yang ini pentinglah untuk murid berkeperluan khas ni. Okey, pertama sekali ialah keperluan kesamarataan hak asasi kepada murid ini supaya mereka diberi peluang untuk mereka mengelakkan mereka daripada diskriminasi. Dan apa yang penting sekarang ni, mereka diberi peluang kesamarataan dan mereka mendapat pendidikan yang sewajarnya. Seterusnya keperluan kepada pendidikan berkualiti. Dengan adanya pendidikan inklusif ini memberi peluang kepada pendidikan berkualiti, yang mana kita sedia maklum bahawa strategi jangka masa panjang supaya dapat meningkatkan taraf pendidikan golongan berkeperluan khas. Supaya mereka tidak disisihkan dan mereka diberi peluang untuk mendapat pendidikan yang sama rata lah dengan murid-murid tipikal yang lain. Okey, seterusnya kita lihat dari segi keperluan sosial. Mereka perlu ada integrasi, diintegrasikan dengan adanya pendidikan inklusif ini, maka dapat mewujudkan hubungan kemanusiaan antara masyarakat. Dan seterusnya golongan kurang upaya ini diberi tumpuan yang khusus kepada mereka supaya mereka juga mendapat pendidikan yang sebaiknya lah. Dan seterusnya keperluan pendidikan ke arah pendidikan inklusif ini, pertama sekali keperluan pendidikan berkualiti, keperluan sosial seperti mana yang kita dah bincangkan tadi, dan juga keperluan kesamarataan dalam hak-hak asasi tadi. Ini merupakan salah satulah keperluan ke arah pendidikan inklusif. Jadi dalam cadangan keperluan pendidikan inklusif ini perlu ada 3 perkara tadilah, keperluan kesamarataan hak asasi supaya tidak adanya kanak-kanak tercicir, pendidikan berkualiti supaya guru perlu diberi pengetahuan atau pendedahan mengenai pendidikan inklusif, dan keperluan sosial iaitu masyarakat setempat dalam memberi sokongan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Dan seterusnya rumusan secara keseluruhannya dengan adanya dasar pendidikan antarabangsa tadi, dengan adanya Salamanca Statement dan juga BWAKO Millennium Framework dapat memberi kesan ke arah keperluan pendidikan pendidikan inklusif itu dalam murid berkeperluan khas, dan seterusnya dapat meningkatkan kesamarataan pendidikan kepada murid berkeperluan khas itu di peringkat nasional dan juga di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih dan semoga pelajar dapat merujuk video ini sebagai salah satu panduan dalam dasar antarabangsa dan keperluan pendidikan inklusif di Malaysia.